Okey, Alhamdulillah. Terima kasih. Maaf ya saya ada perbincangan sikit tadi dengan student. Alright. So, terima kasih kepada para peserta yang dapat hadir untuk sesi klinik ke-6 lah, sesi klinik akhir ya untuk pertandingan ID Unggul, klinik ID Unggul. So kita ada mungkin dalam 10 kan, lebih kurang lah 10 peserta yang dapat hadir pagi ni. Jadi terima kasih saya ucapkan kepada yang dapat hadir, yang tak dapat tu rasanya mungkin mereka sibuk dengan kelas dan sebagainya lah ya. Jadi pakar rujuk yang ada pada hari ini adalah Profesor Madya Surveyor Dr. Suraya Muhammad daripada UiTM Sri Iskandar. Apa khabar Doktor? Sihat hari ini ya? Alhamdulillah. 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 Okey, Suara je Alhamdulillah. tak ada. Pelan-pelan Doktor, tak apa. Okey, jadi untuk sesi klinik yang sebelum ni ya, yang sebelum pada mingguan lepas kita dah adakan hari Isnin, Selasa, Rabu ya. Minggu ni juga kita adakan juga sesi klinik ID Unggul Isnin, Selasa dan hari ni yang terakhir. Jadi dengan cara mengadakan klinik ID Unggul, diharapkan para peserta kumpulan dan ahli kumpulan sedikit sebanyak dapat informasi lah kan, informasi bagaimana wujudnya kan pertandingan ID Unggul dan untuk kita menyediakan video dan poster lah, apa yang perlu ada dalam video dan poster, penilaian, apa yang para panel penilai akan melihat video dan poster tuan-puan yang akan dihantar tarikh akhirnya pada 20 Oktober ya. 20 Oktober. So jadi tanpa membuang masa lagi, ya saya serahkan sesi klinik ini kepada Dr. Suraya ya untuk memberikan sedikitlah pencerahan ataupun perkongsian ya ilmu berkenaan dengan ID Unggul. Okey, dipersilakan Dr. Suraya. Sebelum tu, ya sorry minta maaf. Sebelum tu kita buka majlis kita dengan suratul Ikhlas, ya, Al-Fatihah. Sorry, Al-Fatihah, sorry. Okey, so jadi tuan-puan sila manfaatkan masa selama 2 jam ni untuk bertanya segala permasalahan tentang ID Unggul dan sebagainya. Jadi rezekilah tuan-puan adalah terpilih lah untuk bersama-sama dengan Dr. Suraya pagi ni. Okey, dipersilakan Doktor. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi zinal iman warzuqna fahman. Jelas ke kedengaran suara saya ataupun sayup-sayup daripada jauh, daripada Perak? Jelas ke? Okey, jelas. Tak ada masalah Dr. Su. Saya okey dari Shah Alam. Boleh nampak saya ataupun nampak nampak tabir ke ataupun nampak saya ataupun tak nampak? Sebab saya problem ni sebab tadi diorang baru configurekan saya punya kamera ni, webcam ni macam masih tak berfungsi. Nampak jelas? Gulap gelita Doktor, tak nampak apa. Okey, itu yang saya tengah nak berusaha ni, gulap gelita ni. Aduh, selalu pakai Gmail and Zoom. Okey. Face rasanya nampak tak? Tak nampak juga. Tak nampak juga. Tak nampak juga Doktor. Macam mana ya? Ada slide ke Doktor nak share dengan kami? Ada. Ada ya? Ada slide. Switch to desktop. Tak pun saya kasih kat Rin. Rin tolong buka boleh ke Rin? Boleh ke Rin? Boleh Doktor. Doktor bagi kat saya. Ya saya hantar pada Rin Muka saya pun tak nampak problem lah. Tak nampak Dr. Su. Yang cantik jelita tak nampak tu. Awatnya ni.
Dapat ke Rin? Dapat ke Rin? Bila kita tekan share tu kan, kita letak dekat pada share tu kan. Dapat betul, sekejap What happened? Nampak? Dah dapat dah? Slideshow boleh ke Rin? Tak hari ya. Okey. Boleh clear Yang lain-lain nampak So bersama kita hari ni lebih kurang berapa orang tak banyak ya. Boleh saya mulakan? Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Pertama dan selamanya bersyukur kita kehadrat ilahi kerana masih lagi diberi nafas pada hari ini walaupun dalam keadaan Profesor Emeritus COVID yang berluasa nampak ini, tapi kehidupan kita harus diteruskan dan saya mengharapkan bersama-samalah kita berdoa semoga kita dilindungi Allah dalam apa jua gejala penyakit dan dapat meneruskan kehidupan ini untuk beramal ibadah kepadanya, dan memudayakan inovasi ini juga merupakan satu ibadah di mana kita memberi manfaat kepada yang lain. Clear dengar Dan hari ini kiranya adalah klinik yang terakhir yang kami pakai rujuk dimohon oleh pihak INCA untuk bersama-sama berkongsi pandangan. Perkongsian sebenarnya lebih suka saya nyatakan bukanlah satu taklimat, tetapi ia lebih berbentuk satu perkongsian yang santai, dan saya mengharapkan seandainya dalam perbincangan kita ini ataupun dalam penyampaian bengkel ataupun klinik ini, seandainya ada persoalan boleh teruslah mengajukan, tak perlu nak menunggu di saat-saat di akhir. Dan saya kira dan saya percaya sebelum ini pakar-pakar berujuk yang lain telah pun menerangkan apakah konsep ataupun apakah sebenarnya tujuan ID Unggul ini diperkenalkan. Dan suka juga saya ingin mengingatkan kepada kita semua bahawa ID Unggul ini adalah merupakan salah satu sebenarnya is part of DKIK. Ia bukanlah berlainan daripada DKIK, dia bukanlah sesuatu ataupun entiti yang berlainan, dia adalah sama, masih sama, cumanya bagaimana kita hendak meneruskan mengorak langkah kita dalam berinovasi, memudayakan inovasi ini, tidak kita mahu terhenti dalam keadaan pandemik COVID ini. Jadi kita keluarkanlah cetusan ID Unggul ini bagi membolehkan tuan-tuan dan puan-puan warga UiTM meluahkan idea, mencetuskan idea, berkongsi idea di dalam meneruskan kehidupan ataupun pengurusan di dalam UiTM ini dalam norma yang baru. Begitu sebab itulah kalau temanya nanti kita lihat bahawa temanya tadi kelestarian UiTM ke norma baru kelestarian UiTM. Jadi saya memohon untuk tuan-tuan dan puan-puan sidang pendengar sekalian, pinjamkan telinga dan pinjamkan mata untuk bersama-sama kita berkongsi idea nanti, dan bersama juga saya nampak rujuk yang lain. Ustaz pun ada, Dr. Nisah pun ada. Mungkin kita boleh berbincang bersama-sama melihat bagaimanakah perjalanan KIK konsep idea unggul ini. Dan suka saya
tekankan di sini, KIK ini adalah mempunyai satu keunikan. Ia tidak sama dengan inovasi yang lain, Indes, IDX, di mana ia lebih bersifat personal ataupun kita tengok inovasi lain. Tapi KIK ini adalah bersifat kumpulan, ya, menekankan semangat kerjasama, menekankan semangat pasukanan, keserakanan dan sebagainya. Right? So diharapkan di akhir bengkel ini peserta nanti, saya kira sebenarnya dah siap dah pun dokumen KIK untuk ID unggul ini, sebabnya tempoh kita hari ini adalah 14 hari bulan, jadi kurang lebih ada lebih masa sebanyak 20 hari bulan kena hantar kan. So lebih kurang ada 6 hari lagi untuk tuan-tuan dan puan-puan para peserta bertungkus lumus menyediakan dokumen untuk dihantar kepada pihak Inka di bawah pimpinan Dr. Nisah bagi proses seterusnya, iaitu proses untuk penilaian. InsyaAllah saya mendoakan semua yang menghantar itu, maksudnya kalau ialah sebab yang terpilih itu haruslah dipilih, sebabnya dalam yang banyak-banyak tu kita akan cari yang terbaik, dan walau yang tak dapat terpilih itu jangan putus asa, masih ada lagi ruang, masih ada lagi peluang untuk diteruskan. Next Rin. Clear suara saya? Clear suara saya yang serak-serak barsah macam Ella and the Boy ni? Clear? Senyap dia lain ni macam cakap seorang ke saya tak dengar di sana? Clear Rin, clear tak Rin? Doktor. Dengar Clear Dr. Su, clear. Dari Shah Alam Okay. clear. Alright. Okay, tuan-tuan dan puan-puan, jadi untuk klinik hari ini kita akan straightforward bagaimana pengisian ID unggul tadilah. Kita telah tahu bahawa ID unggul ini adalah proses ataupun agenda untuk memudayakan inovasi, bukan sahaja di dalam UiTM, malah ianya di luar nanti sana, dan diharap ianya memberi manfaat bukan sahaja untuk UiTM tetapi semua kelompok golongan masyarakat. Okey, jadi pengisian klinik hari ini kita akan melihat sedikit mengenai pengenalan ID unggul tadi, dan kita akan melihat juga garis panduan ID unggul yang saya kira telah pun diedarkan. Dr. Nisah pun telah masukkan garis panduan ini di dalam web Inka, dan ianya bukan sahaja menjadi rahsia, semua orang tahu apa yang perlu ada, apa yang perlu tidak ada, do and don'ts dalam garis panduan ID unggul tadi. Dan kita juga akan melihat tips penyediaan dokumen. Ini adalah tips, bukanlah dikatakan tip ini kalau katakanlah ikut tip Dr. Su ni boleh menang. Tak, bermakna ini adalah cadangan bersama pakar rujuk bagaimana untuk menyediakan poster dan video dalam ID unggul, sebab ini pertama kali. Jadi kita ni dalam proses untuk belajar. Kita ni dalam belajar, kita mencari ilmu dan kemudian kita mengamalkan. Ini dalam proses nak mengamalkan ni lah. Dan kemudian kita akan ada juga soal jawab, dan saya ada juga nyatakan nanti ada FAQ ataupun soalan yang sering ditanya, dan nanti saya akan bantu untuk jawab bersama-sama untuk kita memahami apakah sebenarnya yang perlukan dalam penyediaan dokumen untuk ID unggul ini, insya-Allah. Teruskan, Rin. Next, Rin. Rin, next. Okey, so ini adalah poster yang saya kira semua telah tahu. Poster ini pun telah terpapar dan teredar dengan meluasnya. Entah-entah mungkin sampai ke India ke, kita tak tahu. Tapi yang mereka tu tak boleh masuk lah. Kita je yang boleh masuk, warga UiTM. So syarat pertandingan pula seperti yang tertera. So saya mengharapkan setiap peserta haruslah melihat dahulu apakah syarat-syarat pertandingannya. Takut nanti di kemudian hari tiba-tiba tak layak. Tak layak kenapa? Sebab syarat pertandingan antaranya hendaklah warga ataupun staf, bukannya pelajar. Takut nanti tiba-tiba ada kita melibatkan pelajar, dan merit kredit kepada pelajar tadi tidak dapat. Right? Saya rasa next lah Rin. Teruskan Rin. Okay.
Alright, so ini adalah sedikit pengenalan seperti yang telah kita sedia malukan dari pakar pokok rujuk yang sebelum ini, Tuan Darus, Ustaz, Encik Risham, Puan Nomi, Dr. Nisa sendiri. Kita faham bahawa pertandingan ini adalah berfokus kepada cetusan cipta inovasi yang kreatif dan inovatif untuk menjamin kelangsungan perkhidmatan UiTM yang cekap dan berkesan, right? Sama ada bekerja dari pejabat ataupun bekerja dari rumah. So sekarang ni kita dah tiba-tiba Shah Alam telah macam sebenarnya PKP jugalah dah tak dapat keluar. Jadi bersabarlah, bertabahlah di sana Dr. Nisa, Rin dan kawan-kawan. Tapi melalui online ni, melalui orang kata teknologi terkini, masih lagi kita dapat melihat, dapat lagi bertanya khabar. Alhamdulillah lah, insyaAllah. Jadi dengan adanya pertandingan serupa ini, walaupun dalam keadaan pandemik COVID, walaupun dalam keadaan kita terhalang, kita tersekat, tetapi inovasi itu haruslah diteruskan. Bagaimana ia diteruskan? Dengan mencetuskan idea atau berkongsi idea melalui idea unggul ini, insyaAllah. Teruskan Rin, next. Next Rin. Next. Okay. So ini adalah tema idea unggul ini yang telah pun kita dipersetujui, kebiasaan baharu jaminan kelestarian UiTM. So kenapa kebiasaan baharu itu? Sebabnya kita dalam keadaan pandemik COVID ini semuanya berubah, kelas daripada on-site physical face to face telah menjadi kepada ODL, kita bekerja pun daripada rumah, selalunya kita makan bersama dengan rakan, tapi sekarang ni kita dah makan seseorang kat rumah. Jadi kebiasaan tu dah berubah. Orang selalu mungkin kita kata kita berada di comfort zone. So mungkin sekarang ni kita berada di dalam keadaan yang kesukaran. Tapi itulah, kita macam saya pun memang rasa sukar sebab ni orang lama ni bila nak buat kelas ODL ni dia rasa macam payah sikit. Tapi tak apalah, kita juga usaha jugalah untuk ke arah itu. Dan seterusnya, kebiasaan baru jaminan kelestarian UiTM. So jaminan tu sebab kita nak memastikan walau keadaan pandemik COVID, apa pun yang terjadi, walau apa pun populasi emeritus COVID ke yang datang, katakan daripada puting beliung ke yang datang, kehidupan itu haruslah diteruskan bagi kita menjamin kelangsungan hidup di UiTM. Okey, so dalam bidang inovasi ini kita ada 3 bidang. Untuk idea unggul ni sama juga. Seperti dalam KIK, ingat, idea unggul ini bukannya berlainan daripada KIK. Idea unggul ini is a part of KIK. Dia adalah merupakan sebahagian daripada KIK dan segala konsep dan akidahnya adalah sama dengan KIK. Kita kena ingat KIK ini adalah kerja berkumpulan. That is why banyak yang ditanya, banyak orang-orang ataupun calon-calon bertanya, boleh tak kalau nak masuk idea unggul ini seorang aja, 2 orang aja. Saya nyatakan dalam konsep idea unggul ini kita mementingkan ataupun kita ingin menerapkan semangat kepasukanan ataupun semangat kerjasama. Jadi ia adalah baik dijalankan secara kerja berkumpulan dalam menyelesaikan masalah-masalah UiTM, masalah-masalah dunia dan sebagainya. Jadi bidang inovasi tadi berbalik kepada bidang inovasi tadi. Awak? Oh tak apa, bukan benda lain. Sorry. Mute ya. Macam best ada yes tu. Share lah dengan orang kat sini Rin. Okey, jadi dalam bidang inovasi kita ada 3 bidang. Inovasi sosial, inovasi pengurusan dan inovasi PNP. So saya kira tuan-tuan dan puan-puan arif dah tentang inovasi bidang inovasi ini. Jadi dalam pemilihan ataupun dalam pengisian borang SPKIK tadi yang secara online, kita kena identify adakah produk yang kita hasilkan ini dalam bidang inovasi sosial, pengurusan ataupun PNP. Kalau tuan-tuan dan puan-puan sidang pendengar sekalian tidak dapat mengidentify ataupun mengenal pasti ataupun masih lagi rasa tak pasti,
masih lagi tidak tahu di manakah letaknya tadi kita punya produk ni, sosial ke, pengurusan ke, PNP ni, bolehlah bertanya dengan kami pakar-pakar rujuk ataupun penyelaras KIK di kampus-kampus ataupun di fakulti-fakulti berkenaan. InsyaAllah pihak kami akan membantu. Sebab sekiranya takut bila salah bidang, contohnya dia cerita semua pasal mempercepatkan borang untuk memohon katakan untuk akademik, katakanlah pelajar nak mohon tri akademik, nak mohon kepada kelulusan daripada HEA. So dia melihat memanglah dia is part from the PNP process, tapi sebenarnya kalau kita tengok step-step pengurusan tu adalah lebih kepada inovasi pengurusan. So berhati-hati dan cuba perhalusi apakah bidang inovasi bagi produk kita. Teruskan Rin. Rin. Dengar berita gembira tu dah langsung Rin tak dengar. Rin. Okay, dia ada. Next. Okay, itu tadi bagi bidang. So, kita ada 3 bidang, pengurusan sosial dan juga PNP. So, bagi kategori pula, Rin, back Rin, cepat sangatnya adikku sayang ni. Kategori Rin, back. Ni dah cepat. Back. Alright, thank you. So bagi kategori inovasi, kita ada 2, penciptaan dan juga kita ada penambahbaikan ataupun innovation. Jadi berhati-hati dalam kita mengenal pasti, kita nak determine sama ada produk kita ni penciptaan ataupun penambahbaikan. So kalau penciptaan ini ia merupakan memang idea yang terbaru. So kita dah lihat, kita dah search dan kita dah buat benchmarking, kita dah buat analisis, memang produk yang kita hasilkan ini tak ada pun. Kita lah orang pertama yang buat. Contohnya katakanlah kita nak buat sistem untuk sistem, contohnya sistem katakanlah kita nak buat satu sistem yang membolehkan pelajar-pelajar tadi untuk dapatkan attendance sheet lah dalam keadaan OER ni. Tapi sebelum ni sistem-sistem tu dah ada. Tapi kita nak buat sistem ni dia dalam apps terus. Maksudnya ada satu apps untuk attendance. Tapi kena identify lah ada tak sebelum ni. Mungkin sebelum ni lebih kepada online, tak ada apps. So itulah kita kena lihat sama ada produk kita adakah penciptaan ataupun innovation, penambahbaikan. Alright. So kalau penciptaan ni selalunya dia idea yang barulah. Novelty-nya tadi adalah lebih tinggi. So dia di dalam konteks origination. So kalau dalam psikomotor ataupun dalam domain pembelajaran tu, origination ni yang the highest lah, yang tertinggi, di mana dia menghasilkan sesuatu yang baru yang tak pernah orang hasilkan. Alright. So kalau penambahbaikan, dia menambah baik. Contohnya sebelum ni dah ada sistem katakan iHadir ataupun sistem kedatangan, tapi dia nak tambah baik. Mungkin ada part, mungkin sebelum ni storage tak boleh nak print, tapi dia tambah baik daripada sistem tersebut. Itu yang dikatakan innovation. So dia tambah baik itu dia melihat ruang-ruang peluang yang boleh digunakan untuk penambahbaikan. Intervention yang dilakukan. Seterusnya Rin. Okey, inilah masa yang ditunggukan. Bagaimanakah penyediaan dokumen tadi? So di dalam penyediaan dokumen tadi untuk ID unggul, penilaian akan dibuat terhadap 2 dokumen bagi saringan awal. Right, so kita ada 2 saringan. Saringan yang pertama ataupun phase yang pertama adalah saringan awal peringkat pertama dan yang kedua adalah saringan akhir. So saringan awal tadi para peserta haruslah menyerahkan poster dan juga video. Alright, poster dan juga video. Jadi tertera adalah cadangan-cadangan intipati ataupun kandungan yang at least minima ni saya nyatakan yang perlu ada di dalam poster maupun video tersebut. Right, so ini adalah cadangan-cadangan kami daripada pakar rujuk. At least
kami memberi dahulu input. Takut nanti ada yang tak tahu apa nak masukkan dalam poster tu. Jadi ini adalah di antara kandungan-kandungan yang peserta tadi boleh gunakan dan menjadi sebagai garis panduan. Kalau nak beri lebih boleh, tak ada masalah. Saiz pun AO boleh kalau nak beri lebih, kalau muatlah lagi kan. Jadi yang tertera ini adalah merupakan cadangan yang perlu ada. At least mesti kena ada ini. Minimal lah. Maksudnya poin-poin ataupun kandungan-kandungan yang tertera ini adalah minima yang perlu ada di dalam poster maupun video tadi. Alright. So tajuk inovasi tadi memang penting lah. Tajuk inovasi tadi, nama kumpulan, tak apa. Yang ni saya suka untuk pergi ke seterusnya nanti. Saya nak terangkan dahulu. Mana? Rin? Apa next, Rin? Next, Rin? Sekejap. Okay, tak apa. Next, Rin. Penilaian lagi. So, kita terus pergi kepada penilaian lah. Sebab daripada penilaian tu kita boleh lihat kandungan tadi. Next, Rin. Okay, so saya dah nyatakan tadi. Penilaian projek akan dilihat daripada 2 documentation. Iaitu poster dan juga video. Jadi, bagi penilaian video, dia akan terangkum ataupun dia meliputi kandungan, markahnya 80, kandungan penilaian kandungan projek 80 dan video ataupun persembahan tadi 20. Begitu juga dengan poster. Kandungan 80 markah dan persembahan 20 markah. Dan untuk yang berjaya disaring mendapat sampai kepada saringan akhir, akan kena submit video dan juga ada viva lah, lisan. Okay, seterusnya Rin. Okay, so kita go one by one lah. Ini adalah penilaian bagi kandungan projek inovasi untuk poster dan video. So, kandungan bagi poster dan video, poinnya adalah sama cadangannya. Cumanya mungkin bagi video tadi, dia akan lebih lama lah. Sebab ada banyak benda ataupun banyak kandungan, banyak poin yang boleh diisi di dalam video. Sebab duration of video tadi 10 minutes berbanding dengan poster yang AO size-nya tadi, dan kita perlu padkan dia, masukkan dia dokumen-dokumen tadi dalam satu poster. Okey, yang pertama adalah berhubung pengenalan. Pengenalan ni adalah 2 markah. Nampak sikit markahnya tetapi ia sangat signifikan. Tak kenal maka tak cinta. Right? So, di dalam pengenalan tadi, dia terbahagi kepada 2. Kumpulan sekalian. Pengenalan tadi, kumpulan perlu ada pengenalan mengenai organisasi. Kumpulan lah, pengenalan mengenai kumpulan sendiri. Merangkumi kan nama kumpulannya apa. Kalau dah ada logo tu, letak teruslah logo kumpulan. Dari organisasi mana, dari BPF ke, daripada HEA ke, dari jabatan apa, fakulti mana, dari UiTM mana. Itu penting. Sebab di dalam konteks KIK ni, pengenalan tu kita nak melihat bagaimanakah peranan kita ini di dalam memudayakan inovasi, di dalam memberi manfaat kepada organisasi, bukan saja organisasi, malah UiTM. So, pengenalan dibagi kepada 2. Pengenalan terhadap kumpulan yang dimulai dengan pengenalan organisasi tadi dan juga kumpulan tadi. Dan lagi satu pengenalan adalah pengenalan terhadap projek tadi. Terkandunglah nama projek apa, tajuk tadi apa. Alright. So, dalam pengenalan tadi, kita akan ceritakanlah kumpulan kita namanya apa, siapa ahli-ahlinya kan. Dan kemudian kita juga akan letak tepek lah dekat situ. Kita punya pengendalian tadi kan, pengendalian kumpulan kita ni tadi. Bagaimanakah dalam keadaan pandemik COVID ini tadi, ianya berlangsung. Contohnya dalam keadaan yang tidak bersua muka, dalam keadaan yang tersekat hubungannya, kita buat perjumpaan ataupun musyarat tadi
Penting tau, kena ada tunjuk pengendalian kita punya projek tadi. Proses kita bermusyarah tu sangat penting. Mungkin kita menggunakan aplikasi gimmick, menggunakan aplikasi Webex, menggunakan aplikasi WhatsApp. So kita kena tunjuk bagaimanakah kita membuat pengendalian kumpulan tadi. Sebab kita nak tengok tiba-tiba bukannya dari langit pula projek ni tercetus. Ia adalah proses. Sebab itu, di dalam KIK ni, apa yang penting adalah QC story, penceritaan. Bermula daripada berkenalan, sampailah kepada kita dapat anak. Ini dalam analogi kehidupan lah. Bermula daripada kita membentuk kumpulan dan kemudian bagaimana kita merancang kumpulan, sampailah kita mencari analisis awal masalah, sampailah kepada kita menyelesaikan masalah, ada impaknya. Tapi tak mengapa, ada persoalan mungkin dikata, doktor, projek kami ni tak sampai mana pun, baru idea je. Proceed. Memang kita nak idea tu, kita nak jangan tersekatkan sebab nanti kalau duk tak ada pertandingan, you all tak berfikir. Fikir maksudnya walaupun idea, itulah yang kita nak you all lontarkan, tuan-tuan puan lontarkan. Idea tu janganlah terhenti. Nanti makna kata nanti bila dah tahun depan dah berakhir semua ni, idea tadi tu akan diteruskan dengan memasuki session KIK. Itu memang harapan. So 65 kumpulan yang terpilih ni pun make sure lah mereka nanti meneruskan perjuangan mereka sampailah ke KIK Convention. Sebab tu saya nyatakan idea unggul is part of KIK. Right. So pengenalan tadi bermakna akan ada dua. Pengenalan kumpulan dan juga pengenalan bagi tajuk kita ni. Dan tajuk lagi satu. Tajuk selalu saya nyatakan dalam konsep KIK Horizon baru ini, tajuk dia bukanlah berbentuk masalah, tetapi tajuk telah lebih berbentuk yang positif. Kadang-kadang ada juga orang letak, katakanlah contohnya letak e-calendar. Tapi itu lebih macam pertandingan inovasi yang sebelum-sebelum inilah, contohnya dalam IDEX ke ataupun pertandingan mana-mana inovasi yang lain, letak nama projek itu terus. Tapi dalam konsep ataupun tajuk yang lebih baik ataupun ideal dalam KIK ataupun idea unggul ini, tajuk itu biarlah ada nama projek dan juga manfaatnya, benefitnya. Contoh saya beri contoh. Alright. Pengendalian majlis yang efisien melalui e-majlis. Nampak? Pengendalian ataupun pengurusan majlis yang efisien melalui e-majlis. Bermakna dia dah nampak apa objektifnya sebenar tadi. So orang tahu, oh nama je projek ni nak menguruskan majlis. Jadi kalaulah kita kata letaklah katakanlah e-calendar. Orang mungkin macam banyak-banyak manipulasi lah. E-calendar ni untuk apa? Tapi kalau bila kita meletakkan tajuk tadi yang agak catchy, contohnya yang seperti saya buat lontarkan tadi, pengendalian pengurusan majlis yang berkesan ataupun event yang berkesan melalui e-majlis ataupun pelaksanaan teaching and learning aktiviti pengajaran dan pembelajaran yang efisien melalui e-kelas. So nampak clear. Tajuk ni jangan panjang, tapi as long as dia menzahirkan apakah inovasi kita dan apakah manfaatnya, dah kira baik. Ada soalan? Ada soalan ke sebelum saya teruskan? Ada soalan? Ada sebarang soalan? Clear tak? Clear, doktor. Okey, itu yang dikatakan dalam pengenalan tadilah. Right, seterusnya pernyataan masalah dan objektif. Bagaimana kita nak buat pernyataan masalah dan objektif? Mungkin selalu kalaulah dalam paper abstract dia agak panjang. Tapi disebabkan dalam untuk kita menzahirkan ni dalam
poster ataupun video ni sebenarnya lebih eloklah dia dalam bentuk infografik. Sebab itu dalam markah kreativiti tu kita ada markah kreativiti dan juga persembahan. Kita nak melihat bagaimanakah kreativiti tuan-tuan dan puan-puan menzahirkan idea tadi di dalam bentuk dokumentasi yang sebenarnya mempunyai kekangan daripada segi ruang kan, right, dan juga masa tadi. Okey, pernyataan masalah dan objektif. Ini sangat penting kalau kita lihat sebenarnya sebelum ada pernyataan masalah, kalau dalam penceritaan QC KIK tadi kita kena ada analisis awal projek kan. Kita ada berapa masalah dan kita akan lihat manakah selalunya ada orang gunakan kaedah metrik, kaedah SMART untuk melihat ke apakah masalah ataupun apakah isu yang perlu kita selesaikan dahulu. Itu dalam proses pengenalan lah. Kalau ahli-ahli di sini yang pernah terlibat dalam KIK, proses itu dikatakan adalah proses yang utama sebelum kita mendapat mengenal pasti masalah kita. Jadi pernyataan masalah ini saya menyarankan saya menyarankan dalam pernyataan masalah itu biarlah dia ringkas tetapi dia penuh bermakna. Ringkas, padat dan nampak masalahnya apa. Pernyataan masalah ni bermakna area of concern lah. Contoh, saya beri contoh. Dalam era, dalam pandemik COVID yang telah melanda negara maupun dunia, ianya telah menyekat sistem pembelajaran dan pengajaran secara fizikal. Kan? So, sebab tu kita nak samakan dengan tema ni, saya menyeru adanya perkataan COVID tu, pandemik tadi. Sebab apa kita nak ikut tema ni? Itu pentingnya tema tadi. So, bila dalam keadaan tema yang dikatakan sebab pandemik tadi telah merubah segalanya kehidupan kita dalam kehidupan new norm tadi. So, selitkanlah perkataan pandemik. Ni nak menarik perhatian ataupun nak menarik minat orang membaca dan nak menarik orang-orang menggunakan produk kita dan juga nak menarik sebenarnya perhatian penilai tadi. So bermakna nampak jalan ceritanya. Disebabkan pandemik ni kita terpaksa berubah daripada cari hidup. Dengan adanya ni kita ada buat food panda lah dan kemudian kita terpaksa menggunakan ODL. Jadi bagaimanakah nak menghasilkan sistem pengajaran dan pembelajaran yang berkesan. Jadi masing-masing mempunyai idea. Dan idea itu tercetus dalam era ataupun dalam situasi yang sekarang ni terumbang-ambing. Itu yang dikatakan pentingnya idea ataupun projek kita tadi dengan keadaan sekarang. Tapi ada juga sebenarnya idea-idea tu dah wujud dah sebelum ni, sebelum pandemik COVID kan. Tapi boleh kita kaitkan juga. Kita tengoklah mana yang elok untuk kita kaitkan. Yang penting kaitkan dengan tema kita tadilah. Kebiasaan baharu, kelestarian UiTM. Okey, boleh. So, pernyataan masalah tu kalau lebih baik katakanlah kita adalah aduan, tepeklah gambar aduan ke ataupun kita ada daripada mesyuarat ke dan sebagainya lah, piagam pelanggan dan sebagainya. Itu adalah merupakan area of concern ataupun statement yang mencetus, yang memberi kita ataupun kumpulan tadi idea bagi menyelesaikan masalah ataupun bagi mencipta sesuatu. Dan objektif kena ada sebab walau apa pun benda tanpa niat, tanpa objektif, kita tak tahu apa yang kita nak buat sebenarnya. So objektif ini akan menjadi hala tuju kumpulan bagi menghasilkan sesuatu. Alright, so contohnya objektif mestilah yang kita boleh measure, berbentuk kuantitatif. Bermakna apa yang objektif tadi kita tunjukkan, itulah nantinya di akhirnya nanti kita akan talikan dengan kita punya output, keberkesanan output tadi. Contoh katakanlah objektif untuk tajuk pengurusan. Boleh dengar tak? Boleh dengar tak Rin? Sebab saya punya. Boleh dengar tak? Dengar ya? Dengar tak? Dengar tak?
Dengar doktor. Thank Sebab saya you. punya apa? Saya punya earphone ni dah habis bateri dah. Robot ni dah cakap low power. Alright. So kalau tak dengar cakap mungkin nanti saya ingatkan dah habis bateri, out bateri, saya cakap seorang, so saya kena guna alternatif lain. Kena charge. Sebab tak ada charge. Boleh Okey, seterusnya adalah berhubung dengan objektif tadi, berbalik kepada objektif. Tak perlulah banyak objektif. Bukannya kita nak mengubah dunia. Ilmu kat laut tu setitik nila tu dia boleh merubah. Jadi tak perlu banyak objektif. 1 atau 2 atau 3 pun dah cukup. 1 pun dah cukup. Jadi objektif tadi contohnya lah tadi. Kalaulah kita punya tajuk tadi, pengurusan tajuk saya tadi, pengurusan majlis yang berkesan melalui e-majlis katakan. Jadi satunya adalah untuk menjimat ataupun untuk mempercepatkan proses pengurusan majlis. Mempercepatkan proses pengurusan majlis, katakanlah daripada 10 hari atau kepada 5 hari. So dia dapat kuantitatif, dapat kita kira. Di akhirnya nanti bila kita dah siap kita punya projek tadi, kita boleh tunjuk 10 hari tadi proses tadi, daripada asal yang tidak ada e-majlis, dengan adanya e-majlis berubah menjadi 5 hari. Ataupun kita nak cakap objektif kita tadi menjimatkan perbelanjaan, pengajaran dan pembelajaran, ataupun sifar ataupun menjimatkan pembelajaran pembelanjaan tadi ke arah sifar, RM sifar. So dia jelas. Objektif tadi mestilah mempunyai ciri-ciri SMART. Apa dia SMART? Specific, measurable, achievable, realistic, and then timely. Boleh? Right. Okay. Dan seterusnya adalah creativity. Okay, sebelum saya teruskan, ada apa-apa? So tadi pernyataan masalah dan objektif tadi 10 markah lah. So creativity. Alright. So dalam konteks creativity, bagaimanakah kita nak menilai creativity? Bagaimana kita nak menilai creativity tadi kan? Banyak kan creativity tadi kita nak tengok. So penilaian creativity akan dilihat daripada segi keseluruhan. Maksudnya penghasilan produk tadi, bagaimana produk tadi memberi manfaat kreativiti produk tadi, adakah dia mempunyai penciptaan yang baru, adakah dia ni tadi imitate dia tiru orang ke, produk ni kreativitinya tadi, sama ada dia memberi manfaat kepada bukan sahaja kepada organisasi, malah kepada orang lain dan sebagainya. Boleh dengar ke? Masih lagi berdengar? Dengar Irene? Tak ada lagi, masih dengar. Ada lagi ya. Saya ni nak cocok kat mana kejap. Dengar cikgu. Terima kasih Kang. Alright. So kreativiti ni markah ni banyak lah tu kalau kita tengok ada 20. Jadi dalam kita berkarya ataupun dalam kita menghasilkan inovasi ni, kreativiti tu yang dikatakan penting lah. Sebab tu orang kata, orang cakap selalu, berfikirlah secara kreatif. Apa maksud berfikir secara kreatif tu? Berfikirlah secara kreatif maksudnya bagaimana kita menghasilkan produk itu bukanlah kita meniru, tetapi ianya idea yang kita memang hasilkan, kita buat brainstorming kan. Selalunya idea yang pertama ni dia tak bagus. Idea yang kedua dia lagi bagus. Idea yang ketiga lagi bagus. Saya teringatlah cerita zaman-zaman masa zaman Saidina, zaman siapalah saya dah lupa lah, Umar ke. And then tu masa tu dia orang ada berbincang bermuara, nyatakan bagaimana idea ni macam mana nak memanggil umat Islam ni, nak menunjukkan ataupun nak mewartakanlah bahawa dah masuk waktu, dah masuk azan lah.
Jadi ada orang yang pertama tu dia kata bunyikan serombong, macam bunyi serombong kan, bunyi macam seruling. Yang kedua dia nyatakan, ada pandangan orang yang kedua tu dia nyatakan bunyikan lonceng kan. Yang ketiga, siapa Sajitin apa yang menyarankan tu, dia kata kita launkan azan. Jadi yang pertama tu nampak tak dia imitate. Sebelum tu pun dah ada bunyi serombong. Yang kedua pun lonceng tu sama. Tapi yang ketiga ni dia lain daripada lain. Memang tak ada pun orang buat. Jadi maksudnya idea tadi yang dia tengok yang pertama, oh ini dah ada. Yang kedua ni pun dah ada. Yang ketiga ni dia lain yang lain. Selalu sebab tu bila kita proses berlakunya proses brainstorming tadi, idea tu akan dapat dalam bentuk idea yang insya-Allah yang kreatif. Itu yang dikatakan kreativiti tu perlu ada lah. Selalunya kreativiti yang dikatakan sesuatu lain daripada yang lain itu sudah pastilah dia dapat menarik ataupun menjentik hati penilai. Okey, seterusnya adalah replikasi. Bagaimana nak menulis ataupun bagaimana nak menyatakan replikasi ini di dalam kita punya dokumen, poster dan video tadi. So replikasi ini yang dimaksudkan adalah bagaimana kita replicate produk kita, projek kita tadi di luar. Katakan kita telah digunakan di unit, katakan di unit ataupun organisasi kita dah guna pakai, pelaksanaannya dah ada. Tapi mungkin produk yang kita gunakan ini sebenarnya boleh kita berkongsi dengan organisasi luar yang mempunyai mungkin proses kerja yang berbeza. Kalau dekat organisasi dalam tadi, dia proses kerjanya samalah. Mungkin replicate dekat luar, proses kerjanya berbeza. Contohlah, kita ada buat produk berhubung dengan misi akademik. Ada kotak misi akademik tu macam kotak Doraemon lah. Kat situ kita letak flyers dan kat situ kita ada mic dan sebagainya. Bawa je peti tu. Dulu saya ingat kumpulan mana Pahang ke Perlis, saya pun dah lupa. So dengan adanya kotak tersebut, mudahlah. Kalau katakan AJK misi, dia akan bawa kotak tu. Tak adalah nak angkat beribu-ribu kotak, nak angkat dia punya flyer dan sebagainya. So dengan kotak tu dia bawa dia ke mana-mana, mudah. Macam beg dia comel je. Macam briefcase beg doktor tu kan. Bila kita nak replicate sebenarnya, kalau kita nak tunjukkan orang-orang yang berniaga tudung pun, dia boleh gunakan kotak tersebut untuk berniaga tudung. Jadi prosesnya tu tadi lain, tetapi penggunaannya tadi bolehlah dikembangkan. Contohnya katakan kita nak buat e-majlis tadi kan. E-majlis mungkin kita boleh buat bukan saja di UiTM, nak pengurusan event tadi mungkin kita boleh panjangkan ke majlis daerah, ke JKR dan sebagainya. Tapi dia kena dilaksanakan lah. Duplicate ni kita boleh berkongsi, katakan kita pergi ke majlis, kita tunjuk ayat, kita buat demo. So dalam replicate ni dia ada proaktif dan ada reaktif. Proaktif tu maksudnya kita dah buat demo, kita pergi. Tapi reaktif ni mungkin kita buat flyers, kita iklankan dahulu. Itu dah sampai kalau produk tu dah ada lah. Mungkin dalam bentuk prototype ataupun actual. Alright, so replicate ni pun, so makna kata kalau di dalam idea unggul ni, mungkin benda tu tak ada. Kami faham benda tu tak ada lagi, tapi baru idea. Jadi, maksudnya potensinya tadi, replicate tadi mungkinlah katakan kita dah nampak untuk replikasi ni kita boleh juga produk kita ni panjangkan, digunakan di majlis. Mungkin kita boleh pergi ke sana, kita cerita ideanya macam ni, konsep ideanya dan kita boleh tunjuk. Kalau dah ada tu lagi baguslah. Dah ada tu lagi bagus. So pentinglah penulisan berhubung dengan replikasi ini. So potensinya tu dah ada lah. Potensi bagaimana replikasi ini boleh dilakukan dan dia kenalah dalam konteks replikasi ini sebenarnya dia mesti kena dah buat tau. Dalam konteks ini mungkinlah keadaan pandemik ini mungkinlah kita boleh buat perbincangan ataupun perkongsian tadi projek tadi melalui Gmeet, melalui Webex, melalui macam-macam cara lah. Yang sekarang kita boleh buat semua pendek kata sekarang ni kita ni dengan adanya teknologi pelbagai yang kita boleh uruskan, tak ada benda yang rasanya tak boleh, insya-Allah. Okey, seterusnya potensi pelaksanaan. Alright, so di dalam potensi pelaksanaan ini seperti yang saya maklumkan tadi, seandainya ini adalah baru idea. Ini baru saja dah, kalau dalam design thinking tu kita dah sampai kepada proses idea.
Baru melakar-lakar, baru melakar-lakar, bukan lakar sejarah. Kalau lakar sejarah tu dah siap. Barulah melakar idea tadi, ni katakan ni nak buat macam ni. Kepala paipnya tadi dekat sini. Barulah kita conteng-conteng kan. Idea ni kena terjemahkan. Dia tak boleh simpan dalam kepala. Macam mana kita nak terjemahkan? Kita terjemahkan tadi daripada perkongsian lah. Kita lakar, lukis. Macam saya ni, saya memang jenis visual. Saya kena lukis macam mind mapping tu kan. So kita buat lakaran tadi kan. So bila lakaran tadi kita dah boleh cerita. Agak-agak kan kita punya projek ni kan boleh guna sampai mana contohnya lah tadi kan. Macam e-majlis tadi kan. Sebab nama pun potensi kan. Pelaksanaan ni kita boleh gunakan lah. Bukan sahaja dekat dalam kita punya jabatan. Bukan sahaja dekat unit HEA ni. Ataupun unit pentadbiran. Dekat korporat pun boleh. Bukan kat korporat. Dalam lagi tu. Dekat ni pun boleh lah. Dekat mana ni? Dekat majlis daerah. Diorang kan selalu buat permohonan event-event dewan kan. Mana dah luar dah tu. Luar daripada UiTM tu. Bukan kat majlis saja. Dekat kementerian pun boleh lah. Lagi tinggi tu. Dah sampai peringkat kebangsaan. Bukan saja dekat sampai kebangsaan. Mungkin potensi ni kan. Kita boleh jual ni sampai peringkat dunia ni. Dia berangan dulu tak apa. Maksudnya kita dah nampak potensi pelaksanaan kita bermula daripada peringkat unit, jabatan, organisasi tadi sampailah ke peringkat dunia. Jiwanya besar. Tak apalah, jiwa biar besar. Jangan hati kecil, jiwa kena besar. Ada soalan? Boleh ke? Kang Darul saya mana? Boleh? Boleh? Boleh teruskan? Dengar lagi tak? Dengar saya lagi tak? Dengar. Terima kasih. Saya takut saya cakap seorang-seorang. Suara saya pun dah serak. Okey, so seterusnya adalah signifikan. Okey. So kalau dalam signifikan tu kan, dia berkaitan lah sebenarnya dengan potensi pelaksanaan tadi. So signifikan projek kita ni tadi kan, bagaimana signifikan tadi tu kita nak melihat. Kita nak melihat kepentingan lah dalam nama dia. Kepentingan projek kita ni tadi. Okey. Kepada yang dikatakan kepada manfaat tadi kepada sama ada dalaman, luaran tadi, ataupun sampai ke peringkat yang global. Tapi kenalah ada barang bukti. Dia samalah signifikan tadi, barulah kita bercadang potensi tadi, penceritaannya kepentingan projek kita, produk kita ini kepada siapa. Mungkin sampai ke peringkat yang global. Mungkin saja hanya sampai peringkat bahagian. Apa maksudnya dia memberi kesignifikan tu, maksudnya kepentingan lah. Kalau potensi pelaksanaan tadi nak laksanakan dekat mana. Yang signifikan ini adalah kepentingannya katakan dapat menyelesaikan masalah pengurusan majlis tadi di peringkat mana. So kalau lah di peringkat tu dah semakin tinggi, dia punya merit ataupun dia punya lebihan tadi, lebih lah. Biasalah tu kan, kalau katakan kita jual barang, kalau setakat dekat pasar malam, mungkin untungnya kurang. Tapi bila dah sampailah ke susu Nelofa tu dah sampailah kepada dunia, kaya dah dia. Jadi kita nak tengoklah bagaimana signifikannya projek tadi ataupun produk yang bakal dihasilkan tadi, idea tadi, memberi kepentingan kepada bukan saja di peringkat dalaman, malah kepada luar. Maksudnya signifikan tu banyaklah. Kepada siapa? Stakeholder, pemegang taruh kita, kepada ekosistem kepada kita boleh senaraikan lah. Maksudnya bermula daripada peringkat dalam sampailah kepada luaran. Okay? Dan seterusnya adalah impak. Boleh ada soalan? Teruskan ya. Impak tadi. So kalau impak tadi, benda kesan ni, kalau tadi kita lihat impak ni adalah dalam jangka masa yang lebih lama lah. Projek ni katakan apa-apa yang kita hasilkan ini adalah, ingat dalam poster ni adalah sesuatu jangkaan, potensi. Memang benda tu tak ada lagi, kita tak nampak. Tapi kita menulis ini adalah menceritakan penceritaannya adalah berbentuk jangkaan. Okay? Nanti cakap
kenapa kita tak nampak lagi ni Dr. Impaknya? Kita tak nampak lagi ni Dr. Nisah. Kami ni nak tulis apa? Yang kita tulis ni adalah merupakan jangkaan. Begitu jugalah di dalam impak. Bermakna dalam konteks impak ini, produk ataupun projek yang kita hasilkan ini, adakah ianya memberi kesan kepada ekonomi, sosial dan juga ekosistem. Maksudnya tadi persekitaran lah, environment. Contohlah saya nyatakan dalam penggunaan impak e-majlis tadi, so dia dah tak gunalah, dia boleh jimatkan masa dan apa yang tersirat ataupun yang secara langsung kesannya dalam environment. So dia paperless, tak payah orang nak hantar borang, borang pun tak ada tempat, tak ada simpanan untuk borang-borang permohonan tadi. So dia telah menuju ke arah orang kata sustainable ataupun green development, di mana dia telah menjaga alam sekitar lah, paperless, bermakna environment kita tanpa hidup tanpa ada alat-alat buangan yang tidak boleh orang kata dimusnahkan lah, yang memberi impak kesan kepada alam sekitar. So sebab itu saya nyatakan impak ini dalam jangka masa yang panjang. Bukannya 1 hari, 2 hari, tetapi mungkin dia makan tahun. Tapi nampak kesannya tu. Hasil daripada kita punya projek. Alright. So kalaulah impak tadi daripada ekonomi, nyatakanlah contohnya dapat menjimatkan perbelanjaan tadi. So dapat menjimatkan ekonomi, pembelanjaan ekonomi, bukan saja UiTM tetapi juga dalam konteks allocation duit. Kalau daripada sosial masyarakat tadi, impaknya kita lihat bagaimanakah projek kita tadi memberi kesan kepada masyarakat. Contohnya dalam meningkatkan taraf hidup mereka. Contoh kita ada buat projek, kita buat modul. Katakan kita buat modul nak mengajar macam mana nak mengait, bukan mengait buah rambutan, mengait baju. Maksudnya nak menghasilkan stokin kanak-kanak. Kita buat modul. Modul tu kita kasih kepada orang-orang Felcra suri rumah. So dia dan diam-diam daripada dia membawang, dia akan buat baju ke dan boleh dijual. So dalam konteks tersebut secara tidak langsung dia boleh meningkatkan ekonomi. So bila nak tulis dalam poster ni tak perlu banyak, just adanya point dan elaborate briefly, elaborate sikit, tapi maksudnya sampailah. Jangan kita letak ekonomi, apa maksudnya ekonomi ni, tak sampai, tak tahu. So kena ada penerangan. Okey. Dan seterusnya adalah kepada keberkesanan output. Okey. Apa nak tulis dalam keberkesanan output ni? Apa nak tulis? Selalu kita kata tadi kita dah ada signifikan, kita dah ada potensi pelaksanaan. Potensi pelaksanaan tu ingat nak laksana kat mana? Majlis ke kan? Majlis daerah, tempatnya. Where? Kan? Alright. Dan signifikan tu kepentingan barang tu kepada bukan saja negara, bukan saja UiTM, malah kepada dunia. Impak tadi, kesan tadi yang kita boleh lihat kepada, selalunya impak memang 3 benda. Kalau dalam garis panduan tu kami dah nyatakan, tengoklah impaknya tadi daripada ekonomi, sosial dan environment. Buatlah ayat sikit dan masukkan gambar kan. Kalau nak ada gambar, tepeklah gambar kat situ. Sebab apa pun dalam kita punya penyediaan dokumen ni ada bukti. Bukti ni macam mana? Surat ke pengiktirafannya itu kena ada. Kena ada bukti. Okey, tadi berbalik kita kepada persoalan keberkesanan output. Macam mana nak tengok ni keberkesanan output ni? Sebab tu saya nyatakan tadi, keberkesanan output ni tadi, dia mestilah tally dengan kita punya objektif tadi. Objektif kita tadi kata, nak menjimatkan daripada segi masa tadi kan. So jadi maksudnya dengan adanya objektif tadi menjimatkan masa ataupun menjimatkan proses tadi kan daripada 10 hari kepada 5 hari. Okey, so bermakna dengan terhasilnya output kita ni tadi, produk kita dapatlah masa tadi dijimatkan. Maksudnya berkesanlah output ni tadi.
Kena ada bukti lah. Tapi kadang-kadang seperti yang saya maklumkan ni baru idea. Kita baru duk cerita. Kan? Baru kita cerita ni agak-agak nanti ni. Berangan. Kita berangan ni angan-angan tak apa. Sebab daripada angan-angan tu hasilnya idea. Orang banyak berangan ni bukan angan kosong bukan angan mak jenin. Yang panjat kelapa tu kan. Okey, bermakna dia akan ceritalah dalam keperkasanan output macam mana masa tadi dapat dijimatkan daripada 10 langkah kepada 5 langkah dan kemudian diperakulah. Kena ada bukti. Kan contohlah kita punya masa tadi kan. Bos kita siapa? Memang bos pun tengok. Kita punya kerja pun dengan adanya benda ni after produk ni siap, masa kita dapat dijimatkan. Sign lah sikit, buatlah surat sokongan sikit-sikit dan sebagainya kan. Adalah buktinya di situ. Kalau dah rasanya produk tu boleh sampai berpotensi keluar, pergilah sikit keluar kan. Keluar tu pergi contohnya majlis. Kawan kita pun katakan nak mudah tu, kadang-kadang mereka-mereka di sekeliling kita ini banyak membantu mempermudahkan kita. Macam kita kalau kita permudahkan orang, insya-Allah orang permudahkan kita. At least adalah sokongan daripada mana-mana yang potensi pelaksananya kalau kat majlis tadi nampak memang boleh jimatkan masa. Jadi kena tunjuk keberkesanan output tadi ini haruslah dia tally dengan objektif. Cerita objektif tadi pasal masa, outputnya tadi juga pasal masa lah. Cerita objektifnya tadi pasal kos, outputnya juga adalah pasal kos. Kalau cerita objektif tadi pasal menjimatkan masa dan mempercepatkan masa dan menjimatkan kos, outputnya tadi ada mempercepatkan masa dan menjimatkan kos. Macam tu. Dan haruslah kena ada pembuktian lah. Sebab saya nyatakan benda ni baru saja cadangan. Kalau yang baru idea lah. Tapi ada juga kumpulan yang dah ada hasil prototype dan juga actual produk ya. Ada soalan? Boleh saya teruskan? Okey. Boleh, Husaina. Terima kasih. Okey. Seterusnya adalah berhubung dengan novelty. Pendek kata, mana-mana inovasi, mana-mana pertandingan reka cerita, sering kita nampak novelty. So apa sebenarnya itu novelty? Okay. Sebenarnya novelty ni kita nak melihat bahawa idea yang dihasilkan itu adalah sesuatu idea ataupun projek, produk yang bukannya meniru orang lain. Walau kalau kita tiru orang lain, kita dah buat penambahbaikan. Ada projek kita ni kelainan daripada orang lain. Tapi apatah lagi kalau projek yang memang baru, yang penciptaan tu memang lagi orang kata genius lah kan. Yang kita menghasilkan memang novelty lah. Kita ni tak sama dengan orang lain. Penciptaan baru ni. Orang tak ada macam ni. Orang tak ada kursi 4 segi macam ni. Orang tak ada kursi bulat macam ni. Kumpulan kita ni baru ada. So itu yang dikatakan novelty. Maksudnya bagaimana projek yang dihasilkan ini adalah mempunyai ciri-ciri kelainan ataupun ciri-ciri perbezaan sesuatu yang lain daripada yang lain. Kita kena haruslah nyatakan lah. Kalau kita penciptaan baru, kita nyatakan. Ataupun kita ni adalah merupakan yang dikatakan sebagai alat yang digunakan untuk mengisar kelapa. Kalau sebelum ni kisar kelapa pakai yang parut tu kan. Tapi ni kita masuk terus keluar air. Tak ada ampas terus jadi air. Jadi itulah yang kita nak tengok. Bagaimana novelty-nya tadi. Dan juga pengiktirafan kena ada. Masuk pengiktirafan ni tadi, kita kata alat tu tadi novelty-nya adalah sesuatu yang baru. So kenalah contohnya kalau daripada segi katakan kita punya orang yang mengiktirafkan tu mestilah orang yang memang layak. Maksudnya memang dia layaklah mengiktirafkan orang-orang yang berkaitan lah. Contohnya kalau dalam novelty ni masukkanlah kalau kita ada MyIPO tadi, kita dah buat daftar, dah ada statutory declaration. Maksudnya pengiktirafan tu penting. Kalau kita ada publication pun, mungkin kita dah buat hantar mana-mana paper pun boleh letak, tepek lah dekat situ. Kalau kita ada baru daftar kat MyIPO, dekat 1000, tu penting. Itu benda-benda yang sebenarnya boleh buat dulu, buat.
Kumpulan boleh pergi dekat IRMIS tu, buat pendaftaran. Buat pendaftaran, jangan lupa. Make sure yang masuk-masuk ni buat pendaftaran dulu. Okay? Dan kita juga boleh masukkan dekat bahagian tu adalah tadi saya dah nyatakan lah, kalau ada publication, surat-surat kita, sokongan kita kan, daripada mereka-mereka yang terbabit, boleh juga masukkan dalam tu. Okay. Dan last but not least adalah komitmen pengurusan. Ini sangat penting. Sebab itu di dalam KIK, konsep KIK ni dia adalah merupakan satu konsep sebenarnya yang di mana kumpulan tersebut hendak menambah baik proses ataupun yang dikatakan meningkatkan produktiviti tadilah dalam katakan sebuah organisasi. Tak kira lah produktiviti dalam PNP, produktiviti dalam memberi hikmat pelanggan, produktiviti di dalam menjaga keamanan dan sebagainya. Jadi komitmen pengurusan yang dimaksudkan di sini, memang kita tak macam mana kita nak zahirkan dalam poster tu, memang susah lah. Selalu kalau kita buat viva, penilai ataupun panel boleh bertanya. Tapi dalam ini macam mana kita nak zahirkan, kita boleh tunjuk, kita boleh tunjuk macam mana kalau ada bengkel ke, komitmen pengurusan tadi bermula daripada penubuhan tadi. Tubuhnya kumpulan tadi, pengurusan dah nampak. Maksudnya dia dah memberi komitmen yang padu. Contohnya surat penubuhan tadi rektor yang sign. Nampaklah mana dia dah beri komitmen daripada penubuhan kumpulan, and then seterusnya pengurusan, katakan kita buat bengkel, ambil gambar dia bengkel, lepas tu ada buat consultation. Maksudnya progress bagaimana nak membantu projek tadi. And then kalau ada surat rektor kata menyokong penuh, kan, buatlah surat sokongan sikit. Katakan kita kumpulan ini menghasilkan ni, merupakan produk ni, minta sokongan rektor. Okay, so rektor sign. Kalau rektor, kalau dalam PNP mungkin daripada THCA. Bermakna kita nak melihat bagaimana pengurusan tadi memainkan peranan penting di dalam membantu memudah cara untuk kita menghasilkan projek tadi. So benda tu kena tepek lah juga dekat poster. Kalau ada surat tepek, ada gambar tepek, tapi jangan biarkan gambar berbicara. Selalu saya cakap, jangan biarkan gambar berbicara. Maksudnya kalau lagu Bori itu biarlah bulan berbicara. Ni jangan biar gambar berbicara. Maksudnya letak gambar, berilah penerangan sedikit. Alah, lebih kurang 2-3 ayat kan. Tahu maksudnya apa benda ni. Katakan ada gambar rektor dengan ada gambar kita. Diorang cerita pasal apa. So at least biarlah gambar itu, jangan biar gambar berbicara tadi, kita letaklah penerangannya serba sedikit di situ. Jadi lengkaplah ada 10 item yang minima yang perlu ada. Sebenarnya kreativiti dan juga komitmen kreativiti tadi dia tersirat. Jadi kalau nak ikutkan dalam penulisan tadi, kalau komitmen pengurusan tadi, kalau kita nak buat kreativiti tu, kita takkan nak letak kreativitinya apa. Dia tersirat. Tapi para penilai insya-Allah kami telah di brief kreativiti tu perlu dilihat daripada segi apa, dan rubrik pun ada. Maksudnya tak perlulah katakan you nak tulis kreativiti, ada penceritaan, tapi kita akan melihat bagaimana kreativiti itu terhasil daripada produk tadi. Kalau komitmen pengurusan tadi, contohnya you bolehlah macam saya nyatakan tadi, tepeklah gambar kan. Tepek gambar, lepas tu surat sokongan. Kan kita dah nampak lah tu surat penubuhan. Sebenarnya kami dah nampak itu ada penubuhan. Kalau you letak surat penubuhan tadi di pekat pengenalan, sebagai saya kalau panel penilai, dah ada dah komitmen pengurusan. Tak adalah semestinya kerana nak letak komitmen pengurusan, tulis kat bawah tu. Saya faham, kami faham dalam konteks saiz yang agak ruang kecil AO tu kan, mana semua nak masuk kan. So, kami sebagai panel, itu memang kami telah alert. Contohnya kalau ada surat penubuhan ni, rektor saya ni, orang kuat saya ni. Lepas tu kita faham lah, dah ada komitmen. Ada ni komitmen pengurusan dia. Bukannya kami kena tengok komitmen pengurusan, mesti kena ada ayat komitmen KOMI pengurusan dalam poster tu. It's not necessary. Kami akan mencari tapi kalau nak buat letak boleh je, tak ada masalah kan. Begitulah. So lengkaplah semua sekali 80 markah insya-Allah. Boleh? Ada soalan tak? Ada soalan-soalan? Kalau tak ada saya boleh teruskan.
Boleh saya teruskan? Sekejap, minum air sekejap. Suara makin tak ada ni. Doktor, Yep. doktor. Ada soalan tadi, doktor dah jawab ke? Ada daripada user, dia tanya, doktor, potensi pelaksanaan dengan potensi komersialan tu ada perbezaan tak? Okay, good question. Alright. So, potensi pelaksanaan, maksud saya nyatakan tadi, kita akan laksanakannya di mana? Ya, pelaksanaan projek kita tadi itulah. Contohnya, bermula katakanlah sudah pastilah sesuatu yang kita buat tu kita nak menyelesaikan masalah dalaman. Contohnya berhubung dengan tajuk yang e-majlis tadi. Kita nak menyelesaikan masalah bagaimana pengurusan majlis yang one stop center ataupun yang cepat lah. So kita tahu majlis banyak diuruskan kita di korporat katakan. Tu dekat dalam organisasi kita. And then boleh juga kalau majlis ni potensinya kita dekat majlis daerah katakan. Boleh juga dekat TV3 pun boleh juga. Bermakna dia tengok di manakah projek ataupun kita punya produk itu bakal boleh digunakan, dilaksanakan lah. Okey, pengkomersialan satu part, dia a good idea. Sebab tu saya kata tadi, dalam novelty tadi, dia di bawah yang bawah novelty, pengiktirafan, potensi komersialan. So dia berbeza. Pengkomersialan katakan kita laksana dekat majlis tadi dan sebagainya. So bila dalam potensi komersialan, katakanlah kita boleh jual produk tadi. Katakanlah contoh-contoh kita laksanakan kat e-majlis. Takkan kita nak kasih free kan dekat majlis daerah. So kita boleh buat katakanlah selalunya kalau dekat pengurusan event manager nak kena bayar RM10,000. Tapi projek kita jual ni apps ataupun apps kita buat ni RM5,000. Bermakna dengan mungkin orang ni kalau tengok lebih murah dan lebih bermanfaat, dia akan menjadi laku. Tapi katakan kita buat sebenarnya kita boleh buat dalam kosnya RM2,000 katakan nak beli maksudnya nak mohon bayar yuran fee dan sebagainya, tapi kita jual RM5,000. So bermakna dia dah tunjuk ROI ni tadi. Bermakna kita dah nampak bagaimana pulangannya tadi itu dimasukkan di bawah potensi komersialan. Thank you user tadi yang tanya, saya lupa tadi nak terangkan. So dia adalah dua benda yang berbeza. Pelaksanaan maksudnya boleh dilaksanakan ataupun digunakan di mana. Komersialan setakat mana, sejauh mana produk kita ini dapat memberikan keuntungan. Macam mana spin off tadilah. Terima kasih. Bermakna kalau ada komersialan tu bermakna markah bonus lah. Markah bonus lah. Dia memang baru potensi, saya faham masih lagi belum lagi terlaksana. Terima kasih soalan tadi. Boleh jawab, rasa menjawab ataupun tidak soalan saya? Nanti you buatlah tunjuk potensi komersialan tu, katakan you boleh buatlah tunjuk sikit kos kan, kos buat and then benda ni boleh sampai ke mana. Macam ROI pun ada juga orang yang buat tunjuk ROI tu pun bagus jugalah kan. Maksudnya kita faham produk kita ini berpotensi sebenarnya bukan saja diguna pakai tetapi memberi keuntungan. Boleh? Boleh ke tidak? Are you with me? Okey kan semua? Boleh ke saya teruskan kepada yang seterusnya? Ataupun ada rakan-rakan pakar rujuk saya nak meneruskan? Slide seterusnya. Sebelum itu, saya mohon maaf lah. Slide saya ni mungkin dia agak tidak formal. Saya tidak menggunakan Inka punya web. Sebab tu saya tidak post di Inka sebab saya bukan macam ni. Sebab saya ni suka kepada visual. Tu dia agak lebih banyak kartun-kartun. Nanti kalau saya masukkan dalam web Inka tu dia akan jadi lain pula. Tapi tak apa. Sebenarnya lebih kurang samalah dengan slide-slide yang telah dikongsikan dengan rakan-rakan pakar rujuk yang sebelum ini. InsyaAllah tak ada kelainan. Ada sedikit je lain saya tambah. Okey, boleh saya teruskan Saya kira insyaAllah kita teruskan sidang-sidang pendengar sekalian, sahabat-sahabat sekalian, sahabat-sahabat saya, ahli-ahli orang kata pencetus-pencetus idea ni, bukan senang nak berfikir ni kan. Allah beri kita akal. Tapi kadang-kadang kreativiti tu dia adalah gifted
Ada orang dia nampak benda pun dia boleh fikir. Nampak benda pun, ini boleh buat ni. Nampak benda pun dia boleh idea tu tu lah. Kawan saya ada seorang macam tu. Nampak apa pun dia boleh jadikan benda tu sebagai kreatif. Sebab tu dikatakan analytical thinking dengan creative thinking sebenarnya berbeza. Analitik dengan creative thinking berbeza. Tu nanti kelas lain lah kalau nak tahu apa beza analytic thinking dengan creative thinking. Alright. Seterusnya adalah berhubung dengan persembahan. Ni persembahan ni kalau kita lihat apa-apa pun sebab bila you all dah buat katakan daripada tadinya adalah lebih kepada dokumen. Persembahan ini adalah markah yang kita lihat bagaimanakah cara tuan-tuan dan puan-puan ahli-ahli sahabat saya sekalian menzahirkan dokumen tadi dalam bentuk yang kreatif. Contohnya tadi kalau kandungan maklumat dan turutan video tadi, ini adalah untuk video kan. Ini poster patutnya video kat atas tu Untuk video tadi patutnya poster lah. Rin pergi next. Rin sekejap. Next dulu Rin. Poster dulu Rin. Next. Dia terbalik saya tulis tu. Okay. Alright. Ni yang sebenarnya untuk kandungan poster tadi Okay. So dia punya kandungan maklumat turutan tadi flow penceritaan dia QC je cantik aja. So kalau dalam poster tu saya pesan dekat kumpulan letaklah number senang. 1 pengenalan. Kami faham pengenalan tu memanglah selalu yang pertama tapi kalau letaklah nombor 1, nombor 2. Kalau orang katakan kalau kita sesat kita tahu balik ke pangkal jalan. Tak adalah daripada nombor 1 terus ke nombor 6. Carilah nombor 2. Cek nombor 2 dulu. Cek nombor 3 dulu. Jadi kami tahulah turutannya. Jadi para penilai ni pun tak pening kepala. Orang yang membacakannya, cantik betul lah dibuat ni. Susunan tu susun aja. Kan? Kemas saja. Jadi itu pun salah satu memotivasikan penilai tu. Kalau tengok berserak nanti kami tengok pengenalan. Lepas tu tiba-tiba pula ada pula potensi pelaksanaan. Mana objektifnya ni? Jadi letaklah nombor. Saya tahu apa nama nanti bila dalam poster ni ramai yang kreatif. Macam-macam nanti keluar. Gambar Siti Nurhaliza, yang mana Lofa. Jadi letaklah nombor. Jadi mudah. Itu yang dimaksudkan dengan kandungan maklumat dan turutan tu. QC storynya tu. 10 markah. 10 markah babe kat situ. 10 markah. So kalau tak tersusun sia-sia je 10 markah tu dah hilang. Dapat susun 10 markah dah dapat dah kan Kang Darus. Okey, seterusnya adalah kualiti paparan visual. Ini kalau Kang Darus dia lagi tahulah. Cik Darus dia lagi tahu apa yang dimasukkan paparan visual tu. Saya boleh ceritalah contoh apa nama Kang visual ni katakan contohlah kita ada poster belakang background kita tu kita buat warna hitam. Tulisan kita pula warna contoh tulisan kita pun gelap warna hijau. Hitam, hijau. Tak nampak. Nak mata macam Kang Darus tu mata dia dah tak nampak lah. Jadi biarlah bergurau je tau Kang. Biarlah dia punya latar belakang poster tu. Janganlah sangat warna tu jangan garang. Tapi kombinasinya elok lah. Kalau belakang tu hitam, nak letak hitam tak ada jadi masalah. Tapi tulisannya kenalah warna putih. Saya memanglah suka tengok movie. Ada pula komen kat bawah tu Jadi tulisannya warna putih. Jadi kita nampak macam saya buat ni kan. Warna hijau, tulisannya putih. Jadi dia nampak clear jelas. Begitu jugalah dengan pilihan warna-warna tulisan. Jangan terlampau kecil. Maksudnya kalau kita dapat membaca itu dah bagus. Jangan sampai kita pun nak baca tak mata kita nak sampai nak dekat kan. Jadi itu pun sangat memainkan peranan penting. Betul ya Tuan Darus? Jadi pilihan warna, pilihan tulisan, pilihan jenis tulisan. Kalau guna tulisan yang bersambung tu dah jadi cerita dah. Okey. Apa pasal dia berjalan cepat ni? Nak suruh saya cepat habis ke ni? Awak ni? Rin? Oh, Rin. Cikgunya garang. Saya tekan. Rin mana Rin? Kenapa Rin? Sekejap. Aduh Rin.
Apa Rin buat tu Rin? Hari ni PKP kan? Ya. Okey, terima kasih Rin. Ni adik saya ni yang comel ni Rin ni Okey, seterusnya adalah tadi kualiti paparan visual lah. Saya kira yang ni pun tuan-tuan dan puan-puan memang dah arif lah Saya cerita tadi yang daripada kombinasi tulisan, kombinasi warna. Ini penting lah 5 markah. Walaupun 5 markahnya 5 markah tu besar tau. Jangan ingat 5 markah tu kecil. Ya, Cik Nasarudin. Okey, seterusnya adalah kreativiti. Kreativiti yang dihasilkan itu macam-macam ni dalam bentuk PowerPoint ni. Macam-macam. Adalah dia punya berbentuk jalan, dalam ada bentuk pensel, bentuk pahit. Bentuk pahit ke bentuk apa, janji korang susun elok. Kreativiti je tadi tu. Macam mana nak meletakkan item-item tu dalam saiz A4 tu. Pening kepala mak memang betul. Kecil-kecil tulisan tu saya cakap dengan orang kat Perak. Pandai-pandai kau lah nak isi macam ni. Jangan sampai panel tak dapat baca, nanti panel terus give up, tak terus beri markah. Maksudnya itu semua memainkan peranan penting. Kalau memudahkan pembacaan, memudahkan tadi penilaian, insya-Allah. Kalau semua benda ni ada, kenapa tidak kami beri markah penuh? 20 dah markah kat situ. Boleh? Okey, seterusnya Rin. Balik tadi pada poster, balik pada video. Okey, yang ni poster tau. Okey. Jadi, penilaian ataupun pengisian kandungan poster dan juga video tadi adalah sama. Maksudnya, di mana ada poin di dalam video poster, begitu jugalah poin yang di dalam video. Sebab tu macam kata Kang Darus, buat dulu dalam slide. Jadi kita nampak QC story tu. Saya memang sangat-sangat sokong. QC story ni penting. Kita susun tu. Kadang-kadang kita nak terus lontarkan di dalam poster. Kita takut nanti ada benda yang kita miss. Kita buat dulu dalam slide. So bila dah buat slide, kita dapatlah nanti susun. Senang. So yang ini adalah persembahan untuk poster. Tadi video ya. So macam sama jugalah dengan persembahan bagi poster tadi. Turutannya kenalah elok. Dalam video ni. So video ni seperti yang saya maklumkan tadi, dia mungkin kita boleh isi lebih banyak, lebih detail berbanding dengan poster. Ambillah peluang ini. Sebab dia beri masa selama 10 minit. 10 minit tu lama tau. Boleh buat satu video, boleh buat satu drama pendek. Kalau inovasi lain, dia tak boleh lebih daripada 5 minit. IDAT contohnya tak boleh lebih daripada 5 minit. Tapi kami ni nak memberi peluang pada tuan-tuan, puan-puan menzahirkan idea tadi tu. Semua banyak benda nak isi ni. Banyak benda nak isi tapi ikutlah QC story-nya. Kalau guna kaedahnya nanti, kaedah pelaksanaannya tadi, menggunakan design thinking, jangan campur-campur. Lupa saya nak cakap tadi. So dalam penghasilan tadi, dalam kita nak menghasilkan penyataan masalah tadi, kita kena cerita apakah kaedah penghasilan pelaksanaan projek kita tadi. Kita kena nyatakan sama ada kita gunakan DT ke, kita guna PDCA ke, ataupun kita menggunakan BOS. Tak apa, jangan kalau benda tu tak siap doktor baru sampai idea. Tak apa, tunjukkan je lah proses kita tadi tu sampai idea je. Tak ada masalah. Tunjukkan tadi proses kita tu, at least kita tunjuk. Sebab itu dalam KIK, kaedahnya tadi tu penting. Dia bukan memang kadang-kadang tak adalah idea ni datang memang terus ada. Idea ni datang turun daripada langit. Tapi dalam KIK kita kena tunjukkan apakah kaedahnya. Sebab tu KIK ni documentationnya penting. Sama juga dengan ID unggul ni. Jadi tunjukkan kat situ. Kalau PDCA-nya mungkin ada 21, tak 21 langkah lagi pun. Ada design thinkingnya, tunjukkanlah gambarnya sampai dekat mana. Itu penting. Tadi pun saya lupa lah nak cakap. Maksudnya adalah di dalam kita punya selepas penyataan masalah dan objektif tu, kita boleh tunjukkan apa kaedah kita. Kaedah kita gunalah. Okey, kualiti persembahan dan audio seterusnya, ini sebab video ni tadi dia bersuara kan. Poster tadi dia bertulis. Yang ni bersuara. Macam-macam lagu nanti. Kalau lagunya, janganlah lagu tu garang sangat. Kasihlah lagu yang orang kata in the middle lah. Persembahan audionya bergerak seiring dengan gambarnya.
Janganlah gambar kat depan tu, katakan gambar produk, kat belakang tu lagunya lagu BTS. Tapi seronok juga kalau lagu BTS. BTS Okey, seterusnya audio tadi, narator muziknya, susunannya, janganlah terlampau kuat. Kalau kita ada nak bercakap, make sure lah muzik latar belakang tu slow sikit. Ataupun K-pop, memang saya minat K-pop lah. Ataupun muzik latar belakang tadi tu tak payah ada lah bila kita cakap. Mungkin dalam video tu kita ada nak buat video kita buat temu ramah, interview kan daripada pengguna ataupun daripada orang yang menghadapi masalah. Sebab dalam proses kita nak mencari proses kita nak mencari user tadi. Saya pun dah cakap sebenarnya dalam pengenalan tu banyak tau. Tapi saya harap tuan-tuan dan puan-puan yang arif dengan KIK bantu yang grup-grup baru ni, sebab kena ada lah juga VOC-nya, Voice of Customer, Voice of Vendors. Nak cakap banyak ni, saya ni memang suka cakap banyak. Okay, jadi audionya korang komen ni geram betul aku ni. Audionya kan berkenalah sedap muziknya. Janganlah muzik tu garang sangat. Contohnya kalau nak tunjukkan produk tu, bolehlah muziknya. Kalau nak tunjuk produknya suspense sikit kan. Jeng 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 jeng. Bolehlah kan. Muzik tu kena seiring. Maksudnya langkah seiringan dengan kita punya slide. Kalau lah jangan slow sangat. Kami ni pun penilai ni pun manusia biasa kan. So yang menarik minat tu selalunya yang mencubit hati penilai tu selalunya dia dapat tempat lah di mata penilai. Tapi apa-apa pun percayalah, insyaAllah kami penilai akan menjalankan tanggungjawab kami yang terbaik, tiada bias, dan apa yang kami nilai adalah berdasarkan fakta, adalah berdasarkan kandungan-kandungan, bukannya ada dipengaruhi oleh kuasa-kuasa ataupun faktor-faktor yang lain. InsyaAllah. Ini cakap dulu ni, nanti takut kena tembak. Dan seterusnya paparan tadi, yang tadi tu samalah paparan kita, kena jelas, kena terang, jangan ada tersekat-sekat. Video kalau tersekat pun boleh buat kami bosan. Jadi bila orang tengok video tu, bila orang tengok poster tu, orang eager nak baca seterusnya. Barulah kita dikatakan menarik minat, bukan saja menarik minat pelanggan, menarik minat penilai, tetapi menarik minat orang lain ni nak suka. Kalau nak masuk di dalam YouTube kan, dapatlah orang subscribe banyak sikit. Sebaik kami tak letak kalau jumlah subscribe ataupun jumlah like terbanyak akan menang. Boleh juga kalau nak letak. Okey, seterusnya adalah kreativiti. Ini samalah tadi dengan kreativiti untuk di dalam di dalam poster tadi. Macam mana daripada menyusun tadi kreativitinya nak katakan daripada saiz yang sedia ada ataupun masa yang diberikan itu, dia kreatif. Macam-macam. Dia boleh buat lakonan ke, dia boleh buat dalam bentuk role play dan sebagainya. Jadi video ni tadi kami telah pun bermesyuarat dan kami telah bersetuju, kami tidak ada kekangan. Nak buat macam mana gaya pun, nak buat drama pendek ke, as long as QC story-nya ada. Sampai. Kalau kata Kang Darul nanti, dia kalau jadi panel, kau ni buat ni you all ni, nak buat apa? Jadi, tanya tepuklah dada, tanyalah iman. Apa tujuan kita buat projek ni? Bukan untuk kepentingan diri sendiri, tetapi adalah untuk memberi manfaat kepada orang lain. So, baik-baik umat tu adalah orang yang memberi manfaat kepada orang lain, insyaAllah. Okay, next. Next. Okay, ni dah. Okay, lisan. Lisan ni sebenarnya dia salah satu juga item dalam penilaian. Jadi tahniahlah kepada mereka-mereka yang berjaya, insyaAllah, yang berjaya memasuki pusingan yang ke akhir. Pusingan yang terakhir ni, dia ada sedikit, ini sebenarnya gempak lah sebab dia ada sedikit Viva, di mana Viva tadi akan melibatkan interview sebenarnya secara synchronize. Synchronize di mana dia akan, kalau dulu sebenarnya cadangan pihak Inka nak buat secara synchronize di mana semua panel akan berada dalam satu bilik smart classroom, tetapi memandangkan Profesor COVID ini semakin berleluasa, kita terpaksa mungkin nanti Dr. Nisah akan cari jalan yang terbaik lah bagaimana nak buat Viva ni. Dan dalam Viva itu banyaklah item maksudnya daripada segi pengenalan, itu lebih kurang
sebenarnya ni nak melihat bagaimanakah keyakinan ataupun credibility confident tadi, ataupun daripada segi bila dia buat, dia mesti tahulah. Dia nak tahu, kita nak pastikan mereka ni dapat idea ni dia cedok sendiri ke. Sampai dekat Viva pun kita akan lihat kepada penampilan, keyakinan, kerjasama dan sebagainya. Tu item-item tu lah. Tapi dalam Viva ni dah tak tengok kandungan dah ya. Dia cuma melihat bagaimana daripada segi etik and professionalismnya sebagai pencetus idea tadi. Boleh? So next. Okay, next Rin. Okay, so yang ini adalah tadi dia punya timeline tadilah. Panel penilai akan menilai dokumentasi. Ini maksudnya tadi kumpulan yang layak kesaringan akhir mestilah mempunyai markah lebih daripada 50. Ini pun telah dinyatakanlah oleh pakar-pakar rujuk sahabat-sahabat yang dikasihi sekalian sebelum ini. Okey, dan dia kena at least untuk masuk ke pusingan akhir tu markahnya kena lebih daripada 50. Kumpulan yang terpilih kumpulan yang dipilih untuk pusingan akhir akan dinilai berdasarkan video dan juga dia punya Viva. Jadi video tadi yang terpilih tadi sebenarnya dia boleh gunakan video yang sedia ada ataupun boleh dia menambah baik, tak apa. Jadi kami memberi peluang dan ruang untuk video tadi ditambahkan baik. Mungkin tadi dapat idea nak ada tambah baik kan. Nak buat lagi sebelum ni tak tahu lagi apps ni. So kita boleh guna apps ni lah. Kita boleh guna Loom ni. So dia dah belajar, dia nak pindah, dia nak convert ke. Boleh masa ada lagi hari dan waktu. Mungkin 3 hari yang Dr. Nisah sebelum daripada Viva tu. If I'm not mistaken lah. Boleh tengok tarikh. Jadi video tadi kita akan beri semula peluang untuk peserta ataupun kumpulan menambah baik dan kita akan jemputlah yang mereka yang menang ini tadi ke pusingan untuk Viva. So markah dia adalah 60 video dan 40 Viva. Seterusnya Rin. Okey. So bila ada pertandingan, inilah masa yang ditunggu-tunggukan. Mestilah ada anugerah. Tempat pertama, tempat kedua dan tempat yang ketiga. So hadiah ni tak boleh reveal tapi nantikan berbentuk sijil dan berbentuk wang. Tapi tak ada emas lah, peluk dakap tak ada. Tapi emas medal ada. Okay, next. Tips penyediaan dokumen. Teruskan. Tadi saya dah beri tips dah. So tips tadi, apa pun dokumen yang disediakan, QC story-nya mesti betul, mestilah kreatif dan inovatif, clear. Ada dokumen sokongan sebagai bahan bukti, itu lagi cantik, kena ada bukti Jangan cerita je. Kalau tunjukkan kos tadi, impaknya lagi bagus, impaknya mestilah impak orang kata yang tip top. Masa tadi contohnya kalau daripada segi kos kita dapat input ataupun output tadi keberkesanan masa tu tadi tunjukkan. Itulah antara tipnya. Next Rin. Okey, seterusnya adalah frequently maksudnya soalan yang selalu yang ditanyakan lah. Okey, soalan yang pertama bolehkah idea dipertandingkan dalam idea unggul? Boleh, jawapan dia boleh. Sebabnya idea aja tak apa. Maksudnya sebab itu yang dikatakan nak memudayakan inovasi ni, nak memudayakan pemikiran yang secara kreatif ni bukannya mudah. Tetapi sebab tu Allah beri kita akal dan akal itu boleh menghasilkan satu pemikiran yang kreatif. Tapi macam mana nak fikir secara kreatif? Dia macam-macam cara lah. Jadi boleh, jawapannya boleh. Kumpulan kami baru sampai proses idea dalam DT. Bolehkah kami turut serta? Jawapannya juga boleh. Walau idea pun boleh. Dr. Su. Yep. Ya. Dr. Su. Ya. Dengar. Dengar. Dengar tak? Dengar. Dengar tak? Hello. Tak dengar ni. Akak rasa bateri akak habis. Dengar tak? Dengar, Doktor. Okay, dengar sebab saya punya dah habis dah.
bukan saya punya nyawa. Saya punya earphone tu dah habis. Nyawa saya masih ada lagi, insyaAllah. Alhamdulillah. Okey, seterusnya adalah berhubung soalan. Kalau kami tak ada produk lagi, boleh ke join idea unggul? IU tu idea unggul bukan UI, IU. Boleh, tak ada masalah. Boleh kalau tak ada produk pun, baru prototype, baru idea, boleh dialalukan. PDCA tak lengkap, nak join IU boleh ke? Boleh. Kalau baru sampai kepada at least 21 langkah tu, kalau idea tu tadi dah sampai ke berapa langkah? 21, lupalah Kang. Mungkin baru sampai ke 17 langkah ke 15 langkah, tak apa, tak ada masalah. Sebab itu nanti dalam carta perancangan kumpulan tadi kan, sebab eloklah kalau kita ada buat perancangan warna hijau and then pelaksanaan tu katakanlah warna kuning. Jadi kita nampak sampai tahap mana kumpulan ni. Carta tu buat tahu, dalam video masukkan carta tu. Jangan tak buat. Penting tu dalam you punya pengenalan kumpulan. Pengenalan tu sebenarnya banyak tau. Pengenalan tu kan saya nyatakan bagi dua. Pengenalan kumpulan satu and then pengenalan projek tu sendiri. Dalam tu sebenarnya kalau para-para penggiat KIK dia tahu dah dalam pengenalan tu kena apa, ada apa. Macam mana nak buat video? Okey, tu dia kata ni saya selalu dengan Syifu saya cakap ni Kang Darus tu kan. Kang Darus ni antara cikgu saya lah. Dengan Pak Cik Ehsan. Macam mana nak buat video? Buat dalam slide dahulu. Follow isi kandungan yang dicadangkan dalam maksudnya apa yang ada dalam video tadi, dalam slide tadi, buat dalam slide. Jadi flow tu tak lari. Daripada ikan ke ekor, cantik aja. Boleh? Boleh dengar? Okay, next Rin. Next Rin. Next Rin. Alhamdulillah kita dah berada di penghujung rancangan. Okay, so sekarang saya buka kepada tuan-tuan, puan-puan, sidang pendengar sekalian untuk bertanya soalan dan bersama-sama dengan saya pada hari ini, rakan-rakan pakar rujuk yang lain. Kita ada Kang Darus, kita ada Kak Nomi, semua tu otai-otai. Otai masa berbisa lagi. Boleh tanya. Lepas ni Kang jawab Kang, suara sudah tak ada ni. Nak extra time boleh sebab saya memang, sebab apa Dr. Nisa suruh extra time, sebab saya cengkelat 2 kali klinik saya tak boleh join. Ada soalan tak? InsyaAllah saya rasa clear. Sama-samalah kita doakan kumpulan dapat hantar 20 hari bulan ni. Sebenarnya saya nak cuba tunjuk muka saya tapi saya macam mana tak tahulah guna Webex ni kalau guna. Kak Mila pun ada. Kak Mila pun ada. Otai kita pun ada. Sebenarnya dalam slide, dalam video tu boleh banyak lagi kita masukkan tau. Asalkan you all pandai macam mana lah. Macam mana nak memasukkan dalam 10 minit masa yang diberi. Yang penting QC story ni tu cantik. QC story tu mesti ada. Mana Abang Pian? Ada soalan tak? 012. Ini kumpulan daripada Perak ke? Kumpulan daripada Perak ni diorang dah tahu dah ni. Macam mana nak tunjuk muka Doktor tekan start video. Dah tekan dah. Tapi tak keluar muka saya kan? Tak ada, gelap. Saya dah tekan start video. Sekejap. Nasdin. Mana Nasdin? Kau ajar Kak. Tekan apa?
Mana budaknya dah tak ada. Cikgu guna MacBook. Jadi cikgu tak tahu ni nak tekan kat mana. Kalau cikgu guna phone, cikgu tahu. Cikgu guna Mac ni macam mana? Itulah suruh beli Mac, siapa suruh? Tekan kat mana? Dah tekan dekat video tu. Kamera. Dah tekan dah dekat video tu tapi tak keluar. Dah tekan dah, stop. Dah tekan kat situ. Doktor dah start dah tapi dia tak keluar. Saya dah start dah. Dan benda tu tak ada palang dah. Tak tahulah. Tak apa, ada apa soalan tak? InsyaAllah kalau ada duit dapat 2%. Okay. Dia apa soalan tapi tak apalah, tak nampak muka, masih boleh dengar suara kan? Oh, kena tukar setting dekat laptop. Mungkin kot. Setting. Setting. Sound dah. Kamera. Kamera saya dia tak menyala pun, tak tahulah apa puncanya. Display. Okay dah. Dah lah, tak apalah. Orang Kedah okey? Orang Selangor okey? Ada soalan tak? Boleh saya share tapi Dr. Nisa saya minta izin untuk share tapi saya tak gunakan template. Inka boleh ke? Sebabnya Share. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Dr. Nisa. Okey, nak share slide ya? Share slide ke? Ya, sebab dia yang minta share. Boleh, tak ada masalah. Nanti kita share dalam grup WhatsApp lah. Okey, boleh nanti Dr. Su share dengan Dr. Su pun ada dalam grup WhatsApp tu kan? Grup WhatsApp ID Unggul. Peserta ID Unggul, kita boleh share di situ. Slide kalau dapat, kalau tak nanti saya rasa di situ je lah yang kalau lebih pantas lah kan. Kalau tak kita share sama ada dua platform lah di dalam grup WhatsApp dan juga di website Inka slide tu. Sebab website Inka saya segan Dr. Nisa sebab slide saya tu fancy sikit. Tak apa, yang penting ilmu tu sampai, kontennya ada tu doktor, walaupun dengan KBS apa namanya? BTS. BTS, KBS pula. Macam mana tak keluar Blackpink? Blackpink boleh juga. Ada soalan tak apa lagi? Lagu Kak Mona, Kampung People pun boleh. Boleh, tak ada masalah. Yang penting tuan, video klip tu ada konten yang kita carilah. Yang tu lah kan. Kontennya. Konten sebab tu saya kata QC story tu. Kang Darus cakap QC story tu penting. QC story penting sebab walaupun nama ID Unggul tapi sebenarnya adalah falsafahnya masih menggunakan falsafah KIK. Betul. Ya. Okey, kita akan mencari itu adalah hanya jauh hari saja yang mengenal manikam pakai rujuk
mengenal konten-konten lah dalam selingan muzik dan juga montaj nanti kan. Ya. So hari ni Pasir Gudang, Perak, Sungai Petani dengan Jasin. Okey. So jadi untuk peserta hari ini sesi terakhir kita bersama pakar rujuk KIK ya, klinik. Jika ada pertanyaan yang selebihnya lah kata balik PTJ baru teringat nak tanya soalan kan, sekarang tak sempat nak tanya, so boleh saja nanti saya share semula link pakar rujuk, contact number, semua link, contact number untuk semua pakar rujuk yang kami ada, boleh berhubung teruslah. Kan nampaknya Dr. Su ni beratur ni, nanti orang bertanya soalan ni. Beratur. Dr. Su, beratur ya? Boleh. 2%. Boleh 2%. Boleh. 2% dia tak banyak Dr. Nisa. Sabar je. 2% setiap seorang peserta. Boleh Dr. Nisa, insyaAllah itulah yang saya rasa saya nak memberi yang Kan? terbaik sebagai pakar rujuk. Saya nak berkongsi-kongsi idea, Yalah. nak berkongsi semua dan doakan je lah kami ni. Moga kekal dapat teruskan bersama dengan Ika kan seterusnya. So tadi ialah penerangan Dr. Su pun terperinci lah, saya rasa tu yang peserta faham lah kan daripada apa yang diterangkan. Dia sama ada dia diam dia tak faham ataupun dia diam dia faham Dr. Nisa. Dia diam dia faham lah tu. Dia faham maksudnya kan. Kita pun nanti akan share slide juga. Ya, tak ada masalah lah. So jadi yang record klinik-klinik yang sebelum ni pun kita akan share juga ya, jangan risau. So jadi nanti boleh lihatlah semua sesi klinik daripada yang minggu lepas hingga hari ni yang terakhir. Jadi tuan-puan tambah baiklah poster dan video tu berdasarkan daripada sesi klinik kita selama 2 jam bersama dengan pakar rujuk KIK. Dr. Nisa ada soalan tu daripada Husaina. Untuk tajuk pengenalan boleh buat montaj boleh tak? Boleh kan, tak ada masalah. Montaj kita lagi jimat masa kan, 1-2 saat dah tahu dah untuk tajuk dalam montaj tu, betul tak? Daripada kita terangkan 1 minit 2 minit montaj boleh kasih lagu baik-baik sikit. Okay, so untuk peringatan semua, saya pun dah ingatkan jugalah peserta semalam ya, peserta klinik semalam, tarikh-tarikh penting, ID unggul ya. So minta tolong peka cakna tarikh ni, tarikh penghantaran video dan poster adalah 20 Oktober. Saya minta maaf kita tak ada nak extend tarikh sebab dah dimaklumkan daripada Julai tempoh hari ya, untuk tarikh-tarikh yang penting setiap peserta perlu alert lah dengan tarikh-tarikh ni. Jika kita nak extend, maksudnya akan extend penilaian awal, extend penilaian akhir dan juga lah extend untuk kita nak beri hadiah nanti masa hari kualiti. So itu pun kena extend kalau kata nak ubahlah tarikh penghantaran video dan poster. Jadi kita tak ada perubahan apa-apa tarikh ya. Saya mohon, nampaknya kumpulan perlu bekerja keraslah untuk memenuhi tarikh penghantaran tu 20 Oktober. Jadi tuan-puan ada masalah nak bertanya lebih lanjut, boleh kemukakan pada pakar rujuk. InsyaAllah kan pakar rujuk kita available sahaja. InsyaAllah tak ada masalah. Cuma tak boleh nak fizikal lah, online sajalah nampaknya untuk consultation. Ya, boleh. Alhamdulillah Kang Darus pun sudi. Memang sepanjang klinik ni sentiasa bersama dengan peserta kan, sepanjang kita bersesi klinik dari minggu lepas sampai minggu ni. Okey, jadi masa menunjukkan lagi 5 minit pukul 12. So jadi Tuan Dr. Su ada pantun pula tu daripada Cik Nasruddin. Masuk. Nak apa? Nak balas ke?
nak suruh Balas. nyanyi ke nak suruh balas? Nyanyi ke ataupun mana? Cik Nasruddin ni mana satu ni? Saya kena cari ni orang ni kan. Handsome orangnya. Nanti Dr. Nisa tengok lah. Masa pembentangan nanti ya. Alright. Oh ya, tarikh-tarikh lagi. Tadi sambung, minta maaf. Tarikh akhir, ya. Kita sambung ya. Tarikh akhir tadi tu minta tolong peka 20 Oktober. Tarikh untuk penilaian awal pada 30 Oktober. Jadi semua yang menghantar penyertaan, so bagi saya adalah menanglah. Cumanya dapat hadiah masuk ke pertandingan akhir tu nanti adalah bonus lah untuk kumpulan. Jadi siapa yang semua kumpulan 65 penyertaan yang telah menghantar, saya mengandaikan semua adalah pemenang. Ya, bila dapat masuk ke saringan seterusnya tu dan menjadi juara ya dan sebagainya, itu adalah bonus untuk setiap kumpulan lah. Right? So untuk tarikh akhir ya, tarikh akhir penilaian akhir ataupun pusingan akhir pada 5 November. So insyaAllah cubalah kumpulan buat yang terbaik. Ya, ada masa lagi ni, hari ni baru 14 hari bulan, 20 ada 6 hari lagi seminggu. Kalau 7 hari kali 24 jam kali 60 minit, banyak tu masanya. Kan, insyaAllah boleh kita realisasikan tu. Ya. Okay, so ada apa-apa soalan lagi? Sebelum saya tutup klinik kita. Terima kasih kepada TS Zafian ya, sentiasa bersama juga dalam sesi klinik. TS Muhammad Zafian daripada Kelantan, UiTM Kelantan. Terima kasih untuk perkongsian. Okey, jadi tiada apa-apa soalan daripada peserta, boleh saya akhiri sesi klinik ya dengan tasbih kifarah dan suratul walas. Okay, terima kasih TS Zafian. InsyaAllah kita jumpa lagi untuk pusingan awal pada 30 hari bulan. Ya, insyaAllah 30 hari bulan. Nanti kita akan maklumkan siapa 30 kumpulan yang terbaik untuk masuk ke pusingan akhir pada 5 November. Jadi sama-samalah kita berusaha ya, berusaha keras juga untuk menghantar poster dan video lah. Alright, okay, terima kasih semua. Selamat kita kata apa, memulun ke? Ulun. Selamat memulun. Usahakan untuk menghantar pada 20 Oktober nanti. Yang mohon bantuan daripada pakar rujuk kami, penyelaras pun boleh membantu juga untuk menyiapkan poster dan video. Okey, poster dan video mohon upload dalam SPKIK ya. Cik Daras kata tempek jangan tak tempek. Okey. Tempek. Alright, terima kasih kepada Dr. Suraya Muhammad juga untuk ya sesi pengajaran lah bagi saya kan pagi ni. Kuliah unggul selama 2 jam ya, sampai tak terkata dah peserta nak menanya soalan. Memang terperinci sangat. Okey, Cik Darus, terima kasih Tuan Darus. Otai KIK kita, Puan Normi juga ada di sini. Ya, terima kasih Cik Zafian juga penyelaras yang aktif lah. Peserta dan juga kumpulan inovatif ya, aktif dalam KIK. So insyaAllah kita jumpa nanti. Ya, okey, saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.